Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah. Pada sesi kali ini kita teruskan pembelajaran kepada topik yang seterusnya pada tajuk yang ke-9 ya, dalam buku kita, iaitu tajuk berkenaan dengan as-sifatul musyabahah ya, berkenaan dengan sifat musyabahah. Yang ini kita belajar pula kaedah untuk kita membina suatu kalimah yang menunjukkan kepada sifat. Sifatnya. Sebelum ini kita belajar tentang masdar, bagaimana nak bina masdar. Kemudian kita belajar cara nak bina sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah untuk menunjukkan bersangatan. Pada kali ini pula kita nak belajar tentang cara membina kalimah yang menunjukkan kepada sifat. Kan? Di dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai adjektif kan. Kita nak buat perkataan tu jadi adjektif. Itu dalam bahasa Inggeris. Kalau dalam bahasa Arabnya, dalam kaedah sarafnya kita panggil sifatul musyabbahah ya. Apa dia sifatul musyabbahah ini? Ia adalah ismun ya, dia adalah suatu isim yushtaqu yang berasal minal fi'lis sulasi al-lazimi. Suatu isim yang berasal daripada fi'il sulasi yang lazim. Fi'il sulasi, fi'il yang kata dasar ada 3 huruf yang lazim. Yang telah kita jelaskan sebelum ini, iaitu fi'il ni terbagi pada 2 kan. Yang pertama lazim, yang kedua muta'addi. Kalau yang lazim ini dia adalah fi'il yang tidak memerlukan kepada maf'ulun bih. Kalau yang muta'addi yang perlukan kepada maf'ulun bih. Jadi untuk sifat ini, sifat musyabahah ni, dia adalah suatu isim yang berasal daripada fi'il sulasi yang lazim. Dia bukan berasal daripada fi'il sulasi yang muta'addi. Dan juga bukan berasal daripada fi'il yang ghairu sulasi, bukan daripada rubai, khumasi dan sudasi ya. Dan kemudian lidilalati ya, yang mana sifat musyabahah ini lidilalati untuk menunjukkan ala ke atas sifatin sabitatin ya, ke atas suatu sifat yang ada ataupun ke atas suatu sifat yang tetap. Maksudnya sifat itu wujud, ada pada sesuatu benda itu. Bila kita nak kata apa nama contohnya, bola. Kita nak kata bola itu warna hijau. Hijau itu adalah sifat kepada bola itu. Maksudnya sifat itu ada pada bola itu. Kita nampak bola itu warna hijau. Itu maksudnya sifatin sabitatin. Yang mana sifat ini boleh dibahagikan kepada 2 bentuk, 2 jenis. Iaitu yang pertama, yaghlibu. Yang mana suatu sifat ini yaghlibu. Kebiasaannya antatatawala, ia berpanjangan. Sifat ini ada pada sesuatu benda itu. Contoh tadi sebut bola itu berwarna hijau. Maksudnya hijau itu dia yaghlibu, sentiasa tatatawala, berpanjangan, ma'az zamani, bersama dengan masa. Sepanjang masa ada. Kita tengok hari ini hijau itu masih ada pada bola. Besok ada lagi. Dia berpanjangan bersama masa, watas tamirru, dan berterusan. Itu maksud dia. Bola itu dia berwarna hijau, kita tengok. Maksudnya dia berpanjangan dalam sepanjang masa, berterusan itu dia berwarna hijau. Dan dia bukanlah secara tetap selama-lamanya kan. Ada itu yang sifat yang dia berpanjangan pada masa, tapi akan ada suatu tempoh yang mana sifat tu akan hilang. Contoh bola, jika kita biar saja dipanas terik lama kelamaan, bola itu warna hijau dia boleh jadi luntur. Makin luntur, berkemungkinan warna dia akan hilang. Itu sifat yang pertama, jenis yang pertama. Dia berpanjangan ke dalam dari dalam masa itu, dia berterusan. Tapi dia akan
timbul pada satu masa lain nanti dia akan hilang. Ini contoh kepada sifat-sifat yang apa dia tunjuk situ. Contoh dia nahwu akhdarun. Akhdarun warna hijau. Warna ni dia boleh hilang. Lama kelamaan dia boleh luntur dan sebagainya. Lagi contoh sifat yang lain, sifat sakranun. Sifat mabuk. Mabuk ini bila orang tu baru minum benda yang memabukkan, contoh minum apa? Minum arak. Dia akan jadi sifat orang tu, sifat dia mabuk. Tapi sifat mabuk tu dia tidak berkekalan sepanjang masa. Dia boleh hilang. Mungkin bila dia mabuk, dia lama kelamaan, dia tidur, besok pagi dia bangun, sifat mabuk tu dah hilang. Lagi contoh lain lagi, atasyanun. Atasyan sifat dahaga, sifat haus. Haus, bila kita tak minum, lama tak minum, sifat tu datang. Sifat tu datang, rasa haus, rasa dahaga. Tapi bila kita dah minum, sifat tu hilang dalam berpanjangan masa itu. Contoh lain lagi, farihun. Farihun sifat gembira. Gembira boleh datang dan boleh pergi. Maksudnya itu sifat yang pertama. Dia yaghlibu an tatawala. Kebiasaannya dia berpanjangan dalam masa. Tapi dia tak selama-lamanya. Kemudian sifat jenis yang kedua pula, qad tadullu. Yang mana terkadang, ahyanan, kadang-kadangnya ia menunjukkan ala sifatin daimatin, ke atas sifat yang daimah, selama-lamanya. Yang ini baru betul sifat yang dia selama-lamanya, dia panjang masa, dia memang benda itu jaranglah dia akan hilang. Contoh bagi itu nahwu, contohnya sifat a'raju, sifat tempang. Bila seorang itu dia tempang sampai ke matilah dia boleh tempang kan. Boleh juga ada kan orang tempang yang sembuh. Sebab tu disebutkan situ qad tadullu. Kadang-kadang menunjukkan. Ahyanan tu maksud dia kadang-kadang. A'raju ini dia boleh jadi selama-lamanya. Lagi contoh a'ma, buta. Sejak lahir sampai mati. Boleh sifat itu dia berkekalan pada orang tu, dia buta. Sejak dari lahir lagi dia buta sampailah dia mati. Lagi sifat qasirun, sifat pendek. Kalau orang tu pendek, sampai bila-bila pun kita tengok orang tu pendek aja. Begitu juga dengan sifat tawilun, sifat panjang. Kita tengok pembari itu kita kata panjang. Selama-lamanya lah dia panjang. Itu maksud dia sifat yang boleh kekal. Dua pembahagian bagi sifat. Yang dia boleh hilang, dia bersifat sementara. Dan yang kedua, sifat yang berpanjangan. Okey, kita lihat pula. Kaedah untuk membina wazan, untuk membina sifat musyabahah ini. Dia terbahagi kepada dua bab. Sifat musyabahah ni terbagi kepada dua bab untuk membina wazan dia. Yang pertama, bab yang pertama, sifatun musyabbahah min babi fariha. Sifat musyabbahah daripada bab fariha. Ala salasati auzan. Dia ada 3 wazan dia. Apa maksud dia sifat musyabbahah daripada bab fariha ni? Maksudnya daripada bab fi'il dia. Asal dia mana-mana kataan kita nak bina, mesti kita cari fi'il dulu. Begitu juga untuk masdar, untuk sighah mubalaghah dan juga sifat musyabahah ni. Maksudnya daripada bab fariha. Fi'il yang wazan bagi fi'il itu, ain dia itu baris bawah, fa'ila. Wazan fa'ila. Maka dia punya sifat musyabahah dia ada tiga wazan. Yang mana dia ada wazan untuk muzakkar dan ada juga wazan untuk muannas. Kita tengok wazan yang pertama untuk bab fariha ini, yang mana ain dia baris bawah, fa'ila. Wazan yang pertama muzakkar dia fa'ilun. Beza dia situ aja. Kalau fi'il fa'ila. Tapi untuk dia punya sifat dia fa'ilun. Fa'ilun untuk muzakkar, dan untuk muannas tambah ta marbutah jadi fa'ilatun. Bila masa nak pakai wazan ini untuk sifat musyabahah, ketika mana fa'il itu dalla ala huzni au farihin. Bila fa'il itu menunjukkan kepada huznin, benda yang sedih, benda yang menyedihkan, ataupun farihin, ataupun yang menunjukkan kegembiraan. Contoh di situ farihun, atau wazan fa'ilun tadi. Fa'il dia tu fariha. Fariha fa'il dia.
maka sifah musyabahah dia wazan fa'ilun jadi dia farihun, yang gembira untuk lelaki. Untuk perempuan wazan fa'ilatun jadilah dia farihatun. Okey. Itu wazan yang pertama. Wazan yang kedua untuk sifah musyabahah bab farihah ini adalah af'alu. Af'alu. Itu untuk muzakkar, dan untuk muannas fa'la'u. Wazan fa'la'u. Bila masa guna wazan ini ketika mana fa'il itu dalla ala aibin, ya, dalla ala yang menunjukkan kepada aibin, sesuatu kekurangan ataupun kecelaan, au hilyatin ataupun menunjukkan kepada suatu hiasan, au launin ataupun warna. Contoh situ akhdaru, yang mana asal perkataan dia fi'il dia tu khadira, kan, wazan fa'ila dia punya asal fi'il dia dah khadira, maka dia guna wazan apa nama tadi, sifah musyabahah dia af'alun, jadilah dia akhdarun. Akhdarun, ya, sifat hijau dia, sifat dia berwarna hijau. Itu untuk muzakkar. Untuk muannas jadilah dia khadraun, ya, khadraun. Itu tadi, untuk itu contoh untuk warna. Kalau untuk apa namanya aibin kan tadi, bila fi'il ni menunjuk kepada ala aibin, untuk benda yang aib pun juga guna wazan af'alun. Contoh yang disebut yang pertama tadi kan, a'rajun. A'rajun. Ni asal dia arija, arija, tempang kan. So dia punya sifat musyabahah dia untuk muzakkar a'rajun. Untuk muannas atau wazan fa'laun jadilah arjaun, ya, arjaun. Gitu. Kemudian wazan yang ketiga untuk apa namanya bab farihah sifah musyabahah ini adalah wazan fa'lanun, ya. Wazan fa'lanun. Untuk muannas dia wazan fa'la. Dia alif maqsurah hujung dia, bukan ya. Apa? Ya yang tak ada titik tu kan. Fa'la. Bila masa nak guna wazan ini ketika mana fi'il itu dalla ala, yang menunjukkan ke atas khuluwin wa imtila'in. Khulu ini maksudnya kosong, au imtila, ataupun penuh. Maksudnya sesuatu sifat yang boleh ada dan boleh tak ada. Dia boleh datang dan pergi. Itu maksudnya. Daripada kosong dan penuh. Fi'il yang menunjukkan kepada kosong dan penuh. Contoh dia itu sakranun. Sakranun, yang mabuk. Mabuk ini boleh pergi dan boleh datang. Minum banyak benda yang memabukkan, dia jadi sifat mabuk. Tapi bila dah lama-lama, sifat tu akan menghilang. Dia jadi hilang. Itu maksud dia kosong dan penuh. Sakranun. Yang mana asal perkataan dia sakira. Sakira. Mabuk itu kan, minum arak tu. Sakranun, orang yang mabuk untuk lelaki. Untuk perempuan, sakra. Sakra. Itu wazan fa'la. Itu dia, 3 wazan untuk bab farihah, jenis yang pertama. Okey. Bab yang kedua untuk sifah musyabahah ini adalah di atas wazan sifah musyabahah min babi karuma ala auzanin syatta, ya. Yang bab yang kedua atau wazan karuma, iaitu ain fi'il itu berhuruf berbaris depan, fa'ula, fa'ula karuma, ya. Wazan dia untuk sifat musyabahah ni auzanin syatta, dia mempunyai wazan yang pelbagai, banyak wazan untuk sifat musyabahah bab karuma ini. Di antaranya ada 6 ini. Dia bukan setakat 6 ini sahaja. Sebenarnya ada yang lain. Yang kita belajar ada 6 ini saja. Di antaranya, iaitu yang pertama fa'ilun. Wazan fa'ilun. Contoh dia syarifun. Syarif, yang mulia. Asal perkataan dia syarufa. Syarufa, maka dia punya sifat musyabahah dia syarifun. Ya, apa namanya? Wazan yang kedua fa'lun. Wazan fa'lun. Untuk apa namanya? Contoh dia tu syahmun. Syahmun, asal perkataan ni syahuma. Syahuma, sopan. Jadi syahmun bersifat sopan. Orang yang sopan santun, kita boleh panggil dia syahmun. Orang yang bersifat sopan santun. Wazan yang ketiga
fu'alun, ya, fu'alun. Contoh dia syuja'un. Maksud dia syuja'un yang berani, orang yang berani. Asal perkataan dia, fi'il dia syaju'a. Syaju'a telah berani. Sifat dia telah berani, syuja'un. Okey, yang keempat wazan fa'alun. Yang ketiga tadi fa itu baris depan, fu'alun. Yang ni fa dia baris atas pula, fa'alun. Contoh dia situ jabanun. Jabanun asal perkataan dia jabuna. Jabuna jadilah sifat musyabahah dia jabanun. Maksud dia pengecut. Lawan dia tadi. Lawan syuja'un. Syuja'un berani. Wazan fu'alun. Untuk pengecut pula jabanun. Wazan fa'alun. Okey. Yang kelima wazan fa'alun. Fa'alun. Fa'alun maksud dia apa dia sini? Fa'alun. Contoh dia batalun. Batalun. Asal perkataan batula. Dia bukan batola. Batola lain. Batola batal kan. Ni batula. Maka dia jadilah dia punya sifat musyabahah dia batalun. Ini apa sifat berani ni, sifat perkasa, sifat perwira. Ni kalau al-askari batalun. Askar bersifat perwira. Batalun bersifat perwira. Dan yang keenam wazan fu'lun. Wazan fu'lun. Contoh situ sulbun. Asal perkataan dia saluba. Saluba. Maksud sulbun yang kuat. Yang kuat ataupun yang kukuh. Kalau macam besi, kita boleh sebut al-hadidu sulbun. Besi itu kukuh, kuat. Ataupun boleh kita kata sulbun ni untuk kan kita ada dalam tubuh badan kita nama dia tulang sulbi. Tulang sulbi maksud tulang yang kukuh. Tulang ni takkan hancur kan. Kita panggil orang tulang sulbi. So, sulbi ni yang kuat, yang kukuh. Asal perkataan soluba. Soluba. Lam itu baris depan. Dia bukan baris atas. Solaba. Kalau solaba tu yang salib. Tu bukan. Tu dia tak jadi sifat musyabahah dia. Sulbun. Itu dia di antara wazan-wazan untuk sifat musyabahah. Ya, itu saja untuk bab ini. Dia ada sifat musyabahah. Dua bab. Bab farihah dan bab karumah. Itulah di antara wazan-wazannya. Jadi sekian itu saja untuk bab ini. Moga kita bertemu di tajuk yang seterusnya. Cukup sekadar ini untuk pertemuan kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.